emosi ya. Sebelum kita mulakan, cuba kita tengok dulu, cuba kita semak ataupun kita cek kita punya emosi kita. Sekarang ni kita ni, macam mana emosi kita? Cuba tulis. Tulis dekat shading tu. Apakah yang anda rasa ketika ini? Emosi apakah yang sedang menguasai diri ketika ini? Okey, so apakah yang kita rasa ketika ini? Cuba rasa. Cuba kita semak apakah yang kita rasa ketika ini. Setelah kita dah sembahyang, isyak, sembahyang maghrib, kita dah makan, so apa kita rasa sekarang ni? Cuba tengok. Nak tengok sejauh mana kita kenal kita punya emosi. Okay, so emosi adalah satu benda yang kita rasa ketika ini. Benda yang kita rasa ketika ini, yang mana benda itu boleh menyebabkan perubahan kepada kita punya tindakan dan juga perubahan pada kita punya fisiologi. So emosi merupakan satu perasaan yang ada ketika ini, ketika saat ini, yang akan menyebabkan kita akan mengubah ataupun mempengaruhi kita punya tingkah laku kita. So itu emosi kita. So kan cuba cek, kita ni tengah emosi apa sekarang ni? Happy ke? Kan cek lah happy. So kalau orang yang boleh nak kawal emosi, dia kena kenal pasti apakah yang dia sedang alami ketika ini. Gembira, marah, tension, terkejut, itu semua kena rasa. So hari ni apakah mood anda? Cek balik. Sebelum itu, sebelum kita nak teruskan kita punya sembang-sembang kita ni, saya pun nak semua cuba letakkan tapak tangan kanan ini ke dada. Okey? InsyaAllah Ustazah, saya akan sembang sikit tentang macam mana nak kutuk emosi negatif. So yang first, tangan kanan letak di tengah-tengah dada kita ni. Ataupun kita cuba rasa debaran jantung. So first letak kat sini dulu. Ini nak mari kita buat latihan dulu. Kemudian pejam mata. Pejam mata dan bacakan suratul Fatihah sekali untuk diri kita. Maknanya baca Fatihah, kita niatkan kita sedekahkan pahala bacaan itu kepada diri kita. So letak, pejam mata, baca Al-Fatihah. Lepas tu cikgu akan tanya, apa yang kita rasa ketika membaca Al-Fatihah tersebut. Okay, kalau dah siap, tulis okey ataupun sudah dah siap. Okay, siapa yang nak buat, dah baca, letak tangan ke dada, baca Fatihah, pejam mata, rasakan apa yang dapat dirasa, tulis sudah siap, tulis sudah siap. Dan tulis juga apa yang anda rasa lah kepada letak ni kan. Kita nak tengok feedback. Apa yang anda semua rasa. Letak ni dan rasakan. Rasa lebih tenang. Ustaz Faiz. Dah siap. Macam mana Ustazah? Rasa apa? Belum rasa apa-apa lagi. Okey. Setelah kita letak tangan kita ke dada, kita fatihahkan bagi diri kita sendiri. Kalau anda rasa tak tenang, kalau rasa hati berdebar-debar, itu bermakna sebenarnya kita punya emosi sedang memikirkan sesuatu masalah yang belum diselesaikan. Kita rasa berdebar ke, rasa tak tenang ke, selepas baca Fatihah pun tak tenang, bermakna dalam kita punya emosi ni ada benda yang masih lagi terselit, yang masih lagi belum dirungkaikan, yang belum diselesaikan. Sebab emosi ni perangai, dia akan settlekan apa yang masalah yang ada. Selagi tak settle masalah tu, selagi tu dia akan cuba cari jalan. So, tanda kita nak tengok kita nak ada masalah, letak tangan ke dada, baca Fatihah di sendiri dan rasakan. Kalau rasa tenang, makna okey, clear. Minda kita okey, emosi tu okey. Sebab kalau emosi ada masalah, maka dia akan mempengaruhi minda kita untuk bekerja. Sebab itulah ramai pelajar, yang cikgu buat kajian, ramai pelajar, dia bukan tak pandai. Tak pandai, tapi sebabkan emosi terganggu, yang dia pun tak tahu yang emosi terganggu. Ini masalah dia. Tak tahu apa yang dia punya masalah dalaman dia tu. Itu masalah. So dia tak boleh nak terima pelajaran sebab
emosi dan minda berfikir untuk nak selesaikan masalah yang dia sendiri tak tahu. Itu cara nak, ini tips dia, tips dia. Yes. Cara nak tahu kita ada masalah, itu ada, letak tangan, baca Fatihah pada diri kita dan rasakan. Kalau tak tenang lagi, baca lagi Fatihah. Baca dan baca sampai kita merasakan ataupun kita serah diri kita pada Allah. Maknanya nak menghasilkan penyerahan kepada Allah Ta'ala. Okay, kita dah tak tahu buat, kita baca sampai kita tenang. Kadang-kadang kejap, kadang-kadang makan masa yang panjang. So yang ini dipanggil terapi emosi. Okay, banyak gunanya lagi, nanti saya akan terang kemudian lah. Okay, ini cara mana dia permulaan. Okay, nak kena pasti pada kita ada masalah tak masalah, letak tangan, baca Al-Fatihah, hasilkan jantung berdebar ke, hati tenang tak tenang. Okay, kalau tak tenang, berdebar maksudnya masih ada lagi masalah yang belum dihungkaikan oleh diri kita. Itu nanti kita akan cerita nanti macam mana nak settlekan benda tu. Tanya mesra ni. Okay, so emosi ni dia berkaitan dengan kita punya mood kita, mood. Okay, kata apa mood kau sekarang ni? Kan, mood kita. So ada mood yang baik, ada mood tak baik, kita tahu tu ya. Mood kita okey tak okey, itu kita tahu. Teruk kita kan. Betul, dia juga emosi ni akan pengaruh kita punya karakter kita, watak kita ni. Watak kita, dan juga bila kita dapat kawal emosi kita, maka kita akan lebih bermotivasi untuk buat kerja. Orang yang tak ada motivasi ni, dia sebenarnya emosi dia tak apa nak elok lah. Kan, tak cantik emosi dia. So dia kena baiki emosi dia. Sebab tu emosi ni benda yang amat penting. Okay, kalau dulu zaman-zaman 80-an, 90-an, orang sibuk menyatakan tentang IQ. Okay, kalau nak pandai, IQ kena bagus dan sebagainya. Tetapi kita kena sedar bahawa manusia ni, dia ada graf dia. Kan, keluk dia tak ramai orang yang pandai dan tak ramai orang yang bodoh. Ramai yang tengah-tengah. So untuk meningkatkan IQ sebenarnya, kita kena tingkatkan kita punya emosi. Okay? Kecerdasan emosi tu kena dipertingkatkan lagi. Okay. So kalau kita tak tingkatkan kecerdasan emosi kita, bermakna IQ kita tahap tu sahaja. Okay? Cuba contoh. Contoh tengok, kenapa pelajar-pelajar sekolah agama lebih cemerlang berbanding pelajar-pelajar sekolah biasa? Okay? Kepada agama kan 5 subjek, kadang bukan 10, 14. Kan, ada 16 tapi dia boleh skor. Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar agama ni emosi dia bagus. Kenapa? Bagus. Nah, baca Quran, zikir. Kan, dia punya kehidupan tu banyak kepada ketuhanan. So, mana automatik dia punya hati, emosi dia tu lebih tenang. Bila emosi lebih tenang, maka dia akan pengaruh dia punya pemikiran dan tindakan. So terhasillah orang-orang yang sabar, orang yang humble. Okay? Yang kita ni yang kurang baca Quran apa semua, hati menggelabah hal macam-macam sebab emosi tak dijaga. So kalau nak baiki kita punya IQ, baiki dulu emosi kita. Okay? For sure lah untuk baiki emosi, satu caranya lah baiki kita punya kerohanian. Okay? Baiki kerohanian, so ada kaitan dia. Maknanya spiritual, kecerdasan kerohanian, kecerdasan emosi, dan akan mempunyai kecerdasan IQ kita. So SQ atau SQ ni, spiritual ni akan pengaruhi kita punya emosional. Dan emosional akan pengaruhi kita punya intellectual. So di situlah dipanggil IQ, EQ, SQ. Okay? Itu kita nak tahulah. So ingat, emosi ni dia akan pengaruh mood kita, dia akan pengaruh tindakan kita, karakter kita, dan akan pengaruh kita punya motivasi. So, kalau tengok orang yang lemah, orang yang tak ada upaya tu, orang yang negative thinking, itu emosi dia terganggu lah. Okay, itu tentang emosi ya. So macam mana emosi ni boleh dipengaruhi? Siapa ataupun apa yang mempengaruhi emosi kita? Okay, yang pertama, yang menyebabkan emosi kita berubah-ubah, kan? Kejap elok, kejap tak elok, kejap elok, kejap tak elok kan. Pertama, suasana. Okay, suasana kita ni. Suasana apa? Suasana di mana kita berada. Kalau kita berada kalangan orang yang positive thinking, positive feeling, kita tu akan jadi orang yang begitu juga. Orang yang sentiasa positif, perasaan positif.
Kalau kita berada di kalangan orang-orang yang negatif thinking, asyik tak boleh memanjang je, asyik bagi alasan saja, kita bukan akan ikut juga. Sebab hukum getaran, segi sains juga mengatakan, getaran yang kuat akan mempengaruhi getaran yang lemah. So, kalau kita berada di kalangan orang yang negatif, so kita akan terikut dia punya negatifnya juga. So, kalau kita berada tempat orang yang positif, kita akan rasa positif. Sebab itulah kita kena selalu jumpa guru kita. Guru kita, guru agama kita kan, terutamanya orang yang sentiasa beramal ibadat, sentiasa berzikir. So dia punya hati, dia punya pemikiran bersih. So dia punya energi kuat. Bila kita berada bersama dengan mereka, kita pun rasa lebih tenang, lebih cergas, lebih bertenaga, lebih positif. Sebab itulah pentingnya kita berada dengan suasana yang positif. Sama ada segi pemikiran maupun segi emosinya. Baik, yang kedua, kita ada 5 perkara antara yang utama lah. Pertama, suasana. Yang kedua, persekitaran kita. Bayangkan kalau kita berada tempat yang rumah kita, rumah bilik kan, bersepah-sepah, tak terkemas, tak terurus, suasana dalam bersepah, bising pula. Kalau kita tak tension, memang kita, orang kata mental memang tak koyak lah. Segi logiknya kalau kita pada tempat yang sempit, tempat yang semak, bersepah-sepah, bising pula, kita akan rasa tension. So persekitaran ni akan menyebabkan kita terganggu emosi kita, persekitaran kita ni. Okay, so yang ketiga, yang menyebabkan kita ini terganggu emosi ialah segi peristiwa. Peristiwa yang berlaku. Contohnya apa? Kita frust, kan? Contohnya ada kematian, kehilangan, kita dibuang kerja, buat perancangan tak jadi. So peristiwa-peristiwa bahkan kita akan terasa, akan stres, akan distress, akan tension kalau kita tak pandai kawan. So itu antara sebab-sebab yang mengganggu emosi kita. Kemudian yang keempat, kata-kata, bahasa, kata-kata, kemana kata-kata kita atau kata orang lain terhadap kita. Contohnya pujukan. Pujukan. Kalau orang yang kat sini kata-kata ni, dia lebih kepada, kalau cikgu belajar lah, segi NLP, Neuro Linguistic Programming. Macam mana orang yang NLP ni, dia menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi kita punya perasaan, kita punya emosi. Patut minggu lepas cikgu nak sembang tentang macam mana jual mempengaruhi customer. Tapi nanti kita cuba minggu depan lah. Jadi orang yang tahu NLP ni, cara bercakap kata-kata dia akan pengaruh kita ni dengan dia punya kata-kata dia. Dan kita pun akan terpengaruh apa yang berlaku bila kita terpengaruh dengan kata-kata penjual, kita akan terbeli apa yang tak sepatut kita beli. Okey. Siapa nak tahu macam mana penjual boleh pengaruh kita dengan kata-kata? Kalau nak tahu tulis, saya nak tahu. Tulis dulu. Kalau nak tahulah, tidak aku tak cerita lah kan. Siapa nak tahu macam mana jual mempengaruhi kita, apakah modus operandinya? Tulis, saya nak tahu. Berapa ramai yang nak tahu? Tidak saya sikit nanti. Okay, tulis dulu. Siapa yang nak tahu bagaimana penjual mempengaruhi kita punya emosi. Menyebabkan kita terbeli walaupun kita tak nak beli. Saya nak tahu sangat Osman Azman. Okey itu dia lebih kepada NLP ataupun kita guna NLP ataupun Hinopsis. Orang yang mahir Hinopsis, orang yang mahir NLP, dia akan gunakan ayat, dia akan gunakan kata-kata untuk mempengaruhi emosi kita. Yang kelima yang menyebabkan kita ni terganggu emosi kita ialah beban tugas. Sama ada kita ni pelajar, kita ni pekerja, tapi bila ada tugas yang over limit, overload, yang kita tak mampu nak settle, kita akan tension. Kita akan rasa stres, kita akan rasa menggelabah. Antaranya ada 5 perkara. Suasana, sebab kita duduk, persekitaran, peristiwa berlaku, kata-kata, pujukan ke, desakan ke, arahan ke, arahan kalau buat bagi arahan berjaga marah pun kita tension juga. Kalau orang mendesak itu pun tension juga. Dan akhirnya beban tugas. Soalan banyak lagi, saya ambil yang 5 dulu. So
sebenarnya bila dia tahu punca-punca ni, tahu punca-punca kenapa kita punya emosi terganggu, kita boleh react balik, kita boleh counter balik macam mana nak settlekan masalah emosi kita. Ya. So sebenarnya emosi ni, dia punya kepentingan dia ni, emosi ni akan mempengaruhi tindakan kita. Itu dia punya keyword dia. Kalau kita punya emosi terganggu, habis. So emosi ni akan pengaruh tindakan kita. Kita bertindak sebenarnya kebanyakannya berdasarkan kepada emosi kita. Contoh, kalau kita pergi ke membeli belah, kan? Membeli belah, kita pergi shopping. Kadang-kadang kita nak beli pun. Tapi disebabkan oleh pengaruh emosi, contohnya dekat super kompleks dia pasang lagu sentimental. Okay? Lagu tu sebenarnya, lagu tu sebenarnya dia akan reduce emosi kita, dia akan lebih menenangkan emosi kita. Okay? Kemudian dengan kata-kata dia, dengan ayat-ayat copywritingnya, dia tulis harga 200, sekarang ni diskaun jadi RM100. Kan kita pun bila baca ayat tu mudah terpengaruh dengan ayat-ayat copywriting dan akhirnya kita terbeli walaupun tak nak. Okay, itu cikgu akan cerita lebih lanjut ni tak dalam ada siri yang lain. Macam mana dia punya tu detail kita. So ingat, kalau kita tak jaga emosi, kita akan melakukan tindakan yang salah. Dan masalahnya bila tindakan tersalah, maka kita akan menerima bencana. Bencana. Itu yang masalahnya. Salah tindakan, kena bencana. Okey. So apakah contohnya? Contoh emosi yang menyebabkan tindakan kita jadi negatif. Contoh kita tengah marah. Okay. Kalau kita tengah marah dan kita tak tahu kita tengah marah, maknanya kita ni tak tahu kita ni stage yang mana, emosi kita tahap mana, emosi kita yang mana satu. Okay. Bila orang tengah marah ni, apa dia buat? Sebenarnya apa yang dia akan buat? Yang negatif dia akan maki, dia akan memberontak, dia akan pukul orang. Macam-macam lah yang negatif. Tak ada, jarang orang yang negatif, orang tengah marah ni, jarang sekali dia akan buat benda yang positif. Kecuali bila tengah marah, dia tahu dia tengah marah, dia tu istighfar, dia terus, itu lain. Sebab dia orang tu telah berjaya mengenal pasti emosi ketika itu. Tapi bagi orang yang tak pasti emosi dia, kalau tengah marah, dia akan menjerit, dia akan marah, dia akan tajam orang, dia akan sepak orang, macam-macam lah. Kalau orang tengah sedih, emosi sedih pula. Apa yang berlaku pada emosi sedih? Dia akan kemurungan, dia akan diam, dia akan tunduk, dia akan bongkok. Ini menyebabkan dia bertambah lagi dia punya emosinya. Okay? So, Nur Aini kata naik angin semua memang betul. Kalau naik angin, semua benda tak kena. Okay? Copywriting yang power betul. Kalau pandai, dia kalau belajar NLP, insyaAllah boleh buat copywriting yang elok. Tak ada masalah ni. Kan ni cikgu punya video okey tak ni? Ada problem cikgu punya video okey tak? Bagi respon cikgu punya audio video cikgu okey tak okey? Macam diam ya. Tak ada mood. Diam betul. Okey. Baik. Bagi respon tu. Cikgu punya audio ni okey tak okey? Kalau cikgu punya senyap ni, cikgu punya dia tak bergerak pun. Clear? Okey. Baik. Macam mana nak kena pasti orang punya masalah ataupun orang punya dia punya stage of emosi dia tu. Okay. Sebenarnya emosi tak boleh tipu lah. Okay. Kita tak boleh sorok kita punya kemarahan. Kita tak boleh nak simpan kita punya kesedihan. Kita tak boleh nak simpan kita punya kegembiraan. Emosi itu orang akan nampak. Okay. Orang lain akan nampak kita ni tengah bersedih ke, tengah gembira ke, tengah marah, orang akan nampak. Sebab simptom dia automatik dia macam dipanggil sebagai body language, bahasa badan. Okay, bila orang tengah marah, automatik dia akan keluar bahasa badan dia. Bila orang tengah sedih, dia akan mempamerkan bahasa badan dia tanpa dia sedar. Okay, contohnya, tengok pada wajah orang. Muka dia. Kalau orang tengah sedih, apa macam mana muka dia? Kan? Kalau orang tengah marah, macam mana muka dia? Orang tengah gembira, macam mana muka dia? Muka dia, mata dia, hidung dia. Kan? Macam mana dia punya bahasa, dia punya perkataan bila orang tengah marah, orang tengah sedih, orang tengah happy. Kan berbeza kan, segi wajahnya, segi mukanya, segi bahasa perkataannya, segi nafasnya.
Okay, bila orang tengah marah, nafas dia akan laju. Kan? Bila orang yang humble, orang yang tengah sabar, dia nafas dia slow, dia perlahan, relax, dia kawal. Kawal nafas mata. Okay? Rasa tubuh macam mana kalau orang tengah marah? Macam mana rupa dia, muka dia macam mana kan? Nada suara dia macam mana? Kan? Tinggi ke rendah ke apa? Mana kita tak boleh nak tipu orang lah. Kalau kita tengah sedih, tiba-tiba nak sorok kesedihan, tak boleh. Sebab minda akan buat apa yang emosi nyatakan benda dia. Minda akan buat. Kita tak lihat sorok pun. Siapa dia sorok dah siap. Kecuali orang profesional lah, dia dilatih. Kan macam orang yang profesional, orang yang pembunuh upahan. Dia dilatih untuk buat kerja jahat tapi dia relax lah. Itu kalau orang biasa buat lah. Macam orang pergi mencuri barang orang kan. Dia dah biasa rompak, dia relax lah. Dia dah biasa. So dia berkawal dia punya emosi pada dia. Orang tu bagus lah. Bagus apa? Dia boleh kawal emosi dia. Kita ni kalau buat jahat, rasa nama salah dia kan. Nampak benda salahnya. Okay, lagi satu segi fisiologi. Kalau orang yang emosi terganggu, tengok macam mana dia punya fisiologi dia. Okay, kalau orang yang kemurungan, orang yang depresi, dia akan tunduk, monyok, ya. Sebab dia akan tunduk. Dagu dia akan ke bawah. Dia akan tunduk. Dia akan tutup dia punya paru dia. Dia kuncupkan paru dia. So, bila dia kuncup, bertambah-tambah masalah dia. Dengan dia punya distressnya, dengan dia punya nafas tak cukupnya, itu yang boleh semput. Itu yang boleh kena pingsan dan sebagainya. Okay. So, orang kata kalau orang yang distress, orang yang tension, dia akan tunduk. So, cara antaranya kita nak elak daripada kita tension, kita kena tegak ke badan kita. Yang antara cara lah. Kalau kita rasa tertekan, terasa down, kita kena bangun. Buka dagu atas, buka dada. Okay, dia akan automatic. Tak saja cuba. Kalau kita tengah tension, kita tengah marah, kita bangun badan kita, angkat badan panggil, kalau bahasa saman tua je, angkat badan, dongak, angkat. Dongak, tarik nafas. Betulkan kita punya posture, kita punya kedudukan badan kita dulu. Itu kita betulkan tak? Dongak sikit. Baru tarik nafas. Okay. Dengan membetulkan kedudukan kita dan juga bernafas perlahan, dia akan membantu untuk kita nak release kita punya tension, release kita punya stress dan sebagainya. Okay, dan akhir sekali orang kata, kalau orang yang dah teruk sangat dengan tension, dia punya emosi dah terkawal, dia akan menangis lah. Kan? Menangis biasa okey lagi. Kerana menangis melalak tu, itu dah teruk sangat lah kan. Sampai dah menangis melalak tu dah teruk sangat lah. Sebab dia bila kita tak tahu kita ni emosi kita apa. Sekarang ni kita ni emosi kita apa dia punya stage dia. Dia tak tahu tu yang kita susah nak kawal diri kita. Kalau orang tengah marah, dia tahu dia tengah marah, apa dia buat, dia akan tenangkan diri dia. Sabar. Sebab orang akan tepuk sendiri tak? Sabar. Sebab apa dia buat tepuk je ni? Sebab dia nak ingatkan dalaman dia, ruh dia tu. Nak ingatkan diri dia. Sabar. Tak ada orang yang tengah marah ketuk bala, sabar. Tak ada, dia akan ketuk dada, sabar. Ya, dua hari ni memang sesak. Dah lah tension. Tunduk pula, bertambah tension, tambah dengan sesak. Lagilah tension. Okay, duduk seorang belakang, dongak sikit. Duduk seorang belakang, dongak sikit. Okay, itu kaedah dia. So, simptom dia, kita tengok memang orang tak akan boleh tipu kita. Kalau dia ada masalah, dia happy ke, dia gembira ke, dia akan mempamerkan, menerusi bahasa tubuh dia sendiri. Dan orang ni akan tahu yang dia tengah happy dan sebagainya. Okay? Itu orang tahu. Masalah sekarang ni kita tak tahu. Kita tahu tak yang kita ni sedang dalam stage apa? Happy, suka, gembira, sedih, marah, rasa jijik. Itu yang kena tahu. Okay, so kalau kita bila kawal, kalau kita boleh kawal emosi kita, maka kita boleh menentukan kita punya tahap pencapaian dan kecemerlangan. Sebab itulah sibuk dengan pengurusan emosi. Sebab bila nak faham kita ni di stage yang mana, so kita bila kawal kita punya pencapaian dan kecemerlangan. Ini kita ni insyaAllah kita akan cerita panjang je lah tentang macam mana nak mencapai kecemerlangan menerusi kawalan emosi. Okay, dalam Al-Shifa, kita panggil sebagai the power of positive feeling. Okay, itu bahasa ni lah, the power of positive feeling. Kalau bahasa Melayu, bahasa apa segi Islam ya, banyak sebenarnya kan. Apa itu the power of positive feeling? Sabar, redha, okay, qanaah, itu semua ada positive feeling.
Itu yang kita nak belajar. Kita nak tahu macam mana nak positifkan kita punya emosi ataupun perasaan kita ini. Bila perasaan kita dah positif, automatik mental kita akan positif juga, insya-Allah. Okey, so pertama, emosi dapat menentukan pencapaian dan kita punya kecemerlangan. Okey. Yang kedua, kalau kita gagal nak kawal emosi kita, kita akan gagal untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Okey, ingat. Gagal kawal emosi, maknanya kita akan gagal untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Maknanya kalau orang yang buat kerja dia tak ada peningkatan, maknanya dia tak dapat kawal emosi dia. Kalau nak tingkatkan prestasi kerja kita, kita kena kawal emosi kita. Nak kawal emosi, kita kena kenal kita ni stage yang mana. Emosi kita di mana sekarang ni. Apa dia punya tahap, apa dia punya kedudukan. Itu kena tahu. So ini yang nak cerita ni. Macam mana nak kena pasti emosi kita. Okay. So emosi akan mempengaruhi tindakan kita. Okay. Macam mana dia berkaitan dengan subconscious mind. Emosi ni sebenarnya dia merupakan satu antara pengalaman yang kita dah dapat, dah terima. Pengalaman tersebut ada kat sini, minda kita. Itu nak tahu kena ikut kursus tentang kuasailah minda anda. Macam mana kita nak ubah kita punya pengalaman yang dapat daripada emosi itu. Okay. Baik contoh emosi ni bukan satu benda yang penting bagi kita sebab dia akan menentukan tindakan kita. Yang kedua, dengan emosi juga kita akan dapat mengingat dengan lebih cepat lagi. Okay. Emosi ni dia power tau. Dia boleh menyebabkan kita ingatan lebih cepat. Dia lebih menyebabkan doa kita lebih makbul. Okay. Doa yang beremosi lebih makbul. Dia akan menyebabkan kita lebih berketerampilan, lebih bersemangat. Kita berkawal emosi. So banyak faedah. Dan bila tak dapat kawal tu, dia akan rosakkan segala-galanya tentang diri kita. Itu emosi. Sebab itulah kena tahu. So emosi ni kita perlu uruskan dengan sebaik mungkin. Dia ada 4 tahap sebenarnya. Kita boleh cerita ada 4 tahap untuk menguruskan emosi. Itu dipanggil sebagai pengurusan emosi. Apa itu panggil emosi So bila apa mustahaknya? Apa mustahaknya kita kena nak kawal emosi? Pertama, sebab emosi itu akan mempengaruhi tindakan kita. So bila kita dapat kawal emosi, bermakna kita dapat kawal kita punya kehidupan kita. Segi kualitinya. Kualiti apa? Maksudnya kita hidup dengan kita ceria, kita bahagia, kita happy. Walaupun ada sedikit kesedihan, kita boleh kawal kesedihan tu. Sebab dalam bab emosi ni sebenarnya, kita yang buat pilihan. Kita yang buat pilihan. Kita nak sedih ke nak gembira? Kita buat pilihan. Kita nak marah ke nak sabar ke? Kita buat pilihan. Kalau kita tahu. Kalau tak tahu kita ni stage mana, kita takkan buat pilihan. Yang kedua, emosi ni merupakan satu kekuatan pada diri kita. Kekuatan yang amat power. Terutamanya kekuatan segi doa yang mustajab. Antara sebab kan. Sebab itulah, kalau tengok zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat, zaman khalifah-khalifah, bila nak pergi berperang je, siapa yang tak semayang tahajud, maka mereka itu sahabat-sahabat ataupun tak dibenarkan pergi berperang. Apa kaitan dengan perang pula kan? Tahajud dan juga peperangan. Sebab bila orang yang solat tahajud, bermakna dia akan bangun malam, dia akan bermunajat, dia akan bersembang dengan Allah dengan perasaannya. Emosi dia ni. Dia akan sembang dengan Allah dengan emosi. Mana dia berdoa dengan penuh emosi. Dan doa itu, sebab tu katakan doa adalah senjata mukmin. Doa yang macam mana? Doa yang powerful, doa yang penuh dengan emosi. Doa ni dia kena emosi dan dia kena tahu apa yang dia minta. So emosi tu main peranan untuk nak upgrade dia punya doa tu punya tahap. Bila doa tanpa emosi, Allah tak terima semayang. Allah takkan terima. Sebab Allah beritahu dah. Dan Quran dah Allah beritahu. Kamu doa, pasti aku makbulkan. Dia tak kata yang mungkin aku bagi. Tak ada. Kata pasti. So,
Kalau kita doa, confirm dapat sebenarnya. Tapi kenapa tak dapat? Jangan salahkan Allah. Jangan kata Allah tipu kot. Tak ada. Allah kata kamu doa, pasti aku bagi. Pasti aku makbulkan. So bila doa, kita kena ada keyakinan doa itu dimakbulkan. Kena dengan perasaan. Kan, kalau tak berjaya doa sebut, bukan salah Allah. Salah kita. Kita tak ikut dia punya SOP berdoa. Kan, kita bukan berdoa. Kita membaca doa. Okay, masalah baca. Kita baca doa Arab. Kita dah biasa baca doa Arab. Kita baca. Tapi tak faham benda pun. Kalau kita membaca, bukan berdoa. Berdoa kita minta. Minta dengan penuh perasaan. Dengan penuh penghayatan. Dengan penuh ketelitian. Dan penuh faham apa yang kita nak. Itu doa. Kalau cakap baca saja, doa hafalan, dihafal saja, itu bukan doa, itu membaca doa. Itu kena tengok tu ya. So, kalau tahu emosi juga, kita kan boleh elak daripada kena tipu. Kita boleh elak daripada kena pukau. Pukau jalanan. Kena tipu dekat pasar raya. Kita boleh elak, dia tahu tak? Macam mana orang pengaruh kita emosi. Dia tahu kita boleh overtake lah dia punya modus operandi tu supaya kita tak terkena, tak terbeli apa yang tak patut kita beli. Okay, dan kita juga ada pilihan, the power of choice. Kita ni boleh, kita memang ada power untuk memilih. Kita berhak untuk memilih nak sedih ataupun nak happy. Kita berhak buat pilihan nak berjaya ataupun nak gagal. Semuanya kita yang menentukan. Kita buat pilihan, Allah akan bagi. Apa kita minta, Allah bagi. Kita nak jahat, Allah bagi jahat. Nak baik, Allah baik. Nak gagal, Allah bagi gagal. Okay? Dia bagi je. Sebab dia bagi kita akal untuk berfikir, to do just, okay? Carry on, kau nak buat apa buat. Sebab itu senang. Sebab Allah ingat, Allah kata, nak buat apa buatlah. Cuma kau kena ingat, Malik Yaumiddin. Di hari akulah penguasa hari kemalasan. So kau nak buat apa, buat lah dunia, tak masalah. Aku izinkan. Kau nak buat jahat pun aku izin. Buat baik aku izinkan. Dan ada kalanya sebabkan bukan doa kita. Sebabkan doa mak kita, doa ayah kita, doa ibu kita, doa guru kita, doa orang lain. Supaya kita ni Allah selamatkanlah Anwar ni. Ya Allah pelindungi Anwar contoh kan. So kita jadi baik. Dengan sebab doa orang-orang lain menyebabkan Allah bagi hidayah kat kita. Bagi kita ubah jadi orang yang baik. Allah bagi kita kekuatan jadi orang yang lebih baik. Kita berubah pada jahat kepada baik. Sebab doa orang lain. Kadang-kadang doa kita ni entah pilih kita doa pun. Kan kita doa pun jangan main. Macam mana kita nak Allah nak makbul. So kita ni bergantung dia doa orang lain. Kita minta tolong kan. Doa untuk moyang kita dulu kan. Ya Allah selamatkanlah anak cucuku daripada segala kemudaratan. Selamatkan mereka daripada segala kemungkaran. Itu doa-doa dulu. Ya Allah makbulkan. Doa-doa makbul sampai setiap hari ni. Sampailah selagi nama anak cucu dia akan Allah bagi perlindungan. Kita pun sama juga kena doakan anak kita, kawan-kawan kita. Mungkin satu hari tu mungkin doa kita makbul kan, walaupun kita jahat pun tetap Allah bagi. Jahat macam mana pun doa tetap Allah bagi. Allah kata kamu doa betul-betul pasti aku makbul. So ingat doa dengan emosi kita. Tak ada emosi tak boleh. Bila saya selalu berfikir, saya tu punya green. Itu dah over, itu orang kata dah terlampau pakai minda. Okay? Minda tak kuat, sebab tak kuat, tak ada buat latihan senaman, tak ada buat latihan tenaga dalam. Okay? Bila emosi stabil, memang emosi tak stabil, dia akan menyebabkan penyakit. Sakit kepala, sakit perut, terjerak, tergigit, semua dia lah. Okay? Emosi tak stabil, dia akan kawal satu badan sebenarnya. Dia akan kawal fizikal dan juga mental kita sekali. Perasaan dah tentulah emosi itu kan, perasaan kita akan terganggu, mental terganggu, fizikal terganggu. So, bila orang selalu kena banyak yang masalah emosi ataupun stres, depresi, itulah orang-orang yang bakal terkena darah tinggi. Bila bakal darah tinggi, dia akan bakal terkena stroke pula. Itu yang tu sebab dia kena tenang kan, kena relax. Okay. Doa dan tawakal, ya. Doa mesti tawakal. Doa orang tak tawakal tak boleh. Tapi doa, berdoa bukan membaca doa. Okey, emosi sebenarnya dia bagi dua. Dia terbagi dua. Satu dipanggil dasar ataupun primary, primer, yang utama. Satu lagi dia sekunder. Tapi yang utama ni sebenarnya ada 6 ya. Okay? Ada 6 yang kita kena pasti kita punya emosi. Yang lain tu dia mendatang. Bila ada 6 ni, dia akan datang menilai diri.
So 6 ni akan menjemput emosi yang lain. So nak kena pasti 6 emosi yang utama. Okay? Kalau kena pasti banyak, kening kepala pula sebab kita banyak emosi yang banyak. Okay? Apa yang 6 tu? Yang pertama, emosi marah, anger. Kita marah. So kita kena tahu, aku tengah marah ke tengah happy. Kena tahu. Kan? Kita kena tahu ni, aku tengah marah ke apa ni? Kalau tengah marah, so kena kawan lah. Kita ada pilihan. Kita yang berhak buat pilihan. Kalau dah marah, kita marah juga, habis lah. Habis tahu kita marah, tengah marah ni, kita stop marah. Kita kawan lah. Kan? Kita potong marah tu dengan kata-kata. Ingat pada Allah balik. Itu kawalan. Kalau tahu tengah marah, kita marah lagi, ambil kesudah. Yang kedua, emosi kedua yang tentang ketakutan. Marah dan takut. Ini emosi takut memanglah kan, takut memanjang. Kita ni manusia ni sebenarnya selalu takut pada benda yang tak wujud lagi. Benda yang tak berlaku dah takut dah. Kita dah selalu buat andaian. Benda belum berlaku, kita dah takut dah. Bila kita takut pada benda yang belum berlaku, itu menyebabkan kita dia lemah. Betul? Dia lemah. Kita punya mental kita akan lemah. Emosi itu akan down. Bila fikir benda yang tak berlaku lagi, kita takut pada benda yang belum berlaku. Memang kita akan jawabkan kita punya migraine dah sakit kepala dan juga kita punya fizikal kita, fisiologi akan down. Lepas tu kita selalu keletihan sebab kita fikir benda yang bukan-bukan, yang tak berlaku. Okey, yang ketiga, emosi sedih. So boleh beza tak? Marah macam mana, takut macam mana, sedih macam mana? Kalau itu tak boleh beza lah, teruk benar kan? Kalau tak tahu aku ni marah macam mana, takut macam mana, kan? Sedih macam mana? Kalau itu pun tanya, aduh, itu memang bermasalah lah dengan kita. Kan? Okay, boleh beza, marah, takut, sedih. Yang keempat, senang ataupun dia macam dapat barang kan? Dapat barang apa kita rasa? Kalau orang bagi kita barang, bagi hadiah, apa kita rasa? Itu senang lah, kita senang, super happy lah, happy. Okay? Terima barang pada orang bagi, kita rasa happy dan kita rasa nak hargai. Nampak? Kita happy, terima barang pada orang lain, lepas tu muncullah sekunder punya emosi, itu kita mula menghargai. Kita mula rasa berterima kasih. Sebab dia akan melahirkan emosi yang lebih positif lagi. Bila kita tengah marah, kita jadi apa? Dia akan jadi lebih negatif lagi. Bila positif, tambah positif. Okay? So yang kelima, jijik. Okey, jijik. Dia tengok benda, geli. Itu jijik lah. Itu memang emosi juga. Okay? Bukan hanya jijik pada najis, kadang pada tengok anjing kuat pun dia jijik. Kadang yang masalah ni, yang paling masalah lah, tengok orang pun jijik. Itu benar kan. Orang tu lawa juga, tapi tengok macam kita mempelekehkan orang lah. Tengok orang, jijik. Tengok orang lah, kau kan. Kita jijik pada orang. Orang tu tak ada apa, tapi kita, perasaan kita. Sebab apa kita rasa ego, sombong, kita tak kabur, riak. Tengok kita rasa kita best, kita kaya kan. Tengok yang baru dalam Facebook kan. Budak pergi sekolah bawa apa, mangkuk siar tu. Itu pun orang pelekehkan. Sebab maknanya, kawan-kawan dia tu memang rasa jijik lah tengok ni. Dia rasa macam pelik kan, macam singkit sangat ke budak ni. Mana dia dah terbiasa dengan kemewahan, dah terbiasa dengan benda-benda yang elok. Dan kita lah, kenapa dia takut tengok hantu? Kenapa takut tengok hantu? Sebab, kalau jumpa hantu pun, kalau benar jumpa hantu, muka tak lawa. Kan? Kita pasti tengok muka lawa. Muka-muka yang cantik, indah kan. Kita pun tengok muka hantu yang berdarah, yang berlubang, menanah. So kita rasa jijik lah. Jijik Tuhan, takut Tuhan. Kan? Mana kita tak biasa tengok. Kita biasa tengok ni indah, makan sedap-sedap kan. Yang dia bawa makan yang kadang nasi dengan garam pun dah, apa ni, cakap ni lah. Sebab kita dah terbiasa dengan benda yang okey, yang sempurna. Bila dapat benda tak sempurna, kita mula. Di situlah perlukan kekuatan mental. Okey, yang akhir sekali, emosi yang dalam kategori premier, okay, ialah terkejut. Terkejut. Terkejut yang bahaya ni. Kan, bila terkejut ni, dia boleh menyebabkan tindakan dia kadang-kadang terus pingsan. Kan, dia terkejut daripada terkejut mendadak, boleh pingsan. Tiba-tiba terkejut. Contoh orang terkejut, keluarga meninggal. Dan orang yang selain meninggal. Dapat berita, encik
anak encik meninggal, terkejut, pingsan. Okay, kadang-kadang terkejut terlampau happy kan, dapat surprise, orang bagi hadiah yang tiba-tiba terkejut kan, dia meninggal. Dia terkejut lebih pun tak boleh juga kan, meninggal terus kan. So kalau bila kawan terkejut senang lah. Ini tiba-tiba terkejut, ada yang meninggal terkejut sebab yang elok pun terkejut, sebab yang benda yang tak elok pun terkejut juga. So ada 6 yang dasar utama, iaitu marah, takut, sedih, senang ataupun happy, jijik dan juga terkejut. So kalau kita boleh kenapasi 6 perkara ni, kita bolehlah kawal kita bila diri kita. Ada sedikit lain, banyak lagi lain, tapi kita, yang 6 ni kena utama dulu. Kenal, kalau tak kenal marah tu macam mana, tak kenal takut tu macam mana, tak kenal sedih tu macam mana, senang tu macam mana, jijik dan terkejut, memang masalah dunia. Memang masalah dunia kita ni. Ada ke orang macam tu? Dalam guru ni rasa tak ada kot. Tak ada lah dalam guru ni. Dalam geng ni. Okay, Azura Asyir. Waalaikumsalam. Ya, tu 6 benda yang kita kena tahulah. Yang sekunder ni pula, dia akan muncul selepas daripada primer punya tanda lah. Kalau marah pun betul-betul. Dia akan rasa geram. Dia dah tumbuh geram dah. Marah pula dia rasa menyampah. Itu semua sekunder punya emosi. So kita kena tutup yang dasar, yang primer tu. Primary bukan tutup tu. Kalau marah tutup. Kalau tak tutup marah tu, dia akan datang marah, dia tambah dengan geram, tambah dengan menyampah, macam-macam keluar. Dalam kita pun tension. Okay? Kita pun tension, meninggal kat situ. Okay? Lalu hari-hari duduk tension, 6 perkara tak habis kan. Itu ya, migraine. Okay? Migraine lah, sakit perut. Kadang-kadang sakit perut tu bukan sebab apa, kadang sebab emosi. Kan? Migraine tu kadang sebab apa, sebab emosi. Dia tu ya, kalau ada perut kita tak kena, makan melebihkan angin apa semua, antara sebab kan, angin badan kita. Itu antara sebabnya, emosi tak terkawal. Itu yang tangkap sini kan. Pergi sekolah, tension kan. Nama-nama sekolah korang kan, nama-nama dekat Semayan kan. Semayan tahu lah. Jumpa cikgu luar tension kan. Jumpa kereta masuk, kereta masuk semua tension. Kan, dengan motor tension. Apa tak tension kan, kena belasah je. Kan, kena rokok, kena pumping kan. Tapi itu sebenarnya nak latih mental. Kalau boleh tahan benda tu, ni, itu bila keluar jadi orang tu. Kan, dia tak kisah, kena tekanan pun steady je. Kebanyakan budak-budak Semayan, budak vocational ni, dia punya mental kuat. Bila pergi, dah keluar dari sekolah, kena marah pun ready, elok kan. Dia dah terbiasa kena kan, dia dah latih kekuatan mental tu. Okey je, tak salah. Tak cukup tidur memang tension. Memang tak cukup tidur, kita akan tangkap sini. Tak cukup tidur, dia tak boleh, orang yang tak cukup tidur ni, dia akan, minda ni dia akan kosong. Dia akan kadang terlupa, cepat terlupa, nak sebut benda apa benda kan, nak sebut, dia macam tu, dia ada gap. Orang yang kurang tidur. Sama tidur yang lewat lah, tidur sampai pukul 1 malam tu kita tak bagus sebenarnya. Tidur yang berkualiti lah selepas isyak sebenarnya, pukul 10 tu sampai pukul 2 yang the best yang waktu tidur. Lepas tu bangun pukul 2 tak ada masalah. Kita ni tidur kadang pukul 1 tidur. Itu tidur yang tak berkualiti. Sebab bukan waktu tidur sebenarnya lepas isyak sampai pukul 2 untuk betul-betul ada kontak kita ni. Antara pukul tu lah. Atau walau siang, waktu yang best tidur ialah waktu tengah hari kan. Sunnah sebelum zuhur tidur seketika. Kalau nak mencerdaskan otak ni, nak bagi dia punya pusingan laju sikit, dia punya keaktifan dia tu, tidur sebelum zuhur. Kajian menunjukkan bila tidur sebelum zuhur, dia peningkatan lebih pada 20%. Otak kita punya RAM tu akan bertambah lagi. Okay? Kemudian kajian juga mengatakan bahawa untuk nak bagi otak kita lebih best juga, dia keadaan sujud. Keadaan sujud. Cuba kaitkan kenapa Rasulullah SAW dia galakkan kita tidur sebelum zuhur, dan digalakkan juga waktu zuhur buat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, sunat selepas zuhur 4 rakaat. Maksudnya dia waktu zuhur tu dia kena buat, kalau yang mutnian 12 rakaat, 4 sebelum, 4 zuhur, 4 selepas. Sebab waktu tengah hari tu, kita punya body, kita punya fisiologi ni memang dah lemah sebenarnya. Masa tu energi kita kepada energi kita memang down. Kalau terpaksa juga memang tak guna. Dia dah memang dah
dia mesti badan. Dah teruk ingat. So kita kena tidur seketika. Nak memulihkan otak kiri kita ni balik. Dan selepas kita bangun tidur, kita sembahyang 4 rakaat sebelum, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, darah banyak mengalir. So orang yang tidur sebelum zuhur dan sembahyang 12 rakaat ni, 4 ni, tengok dia punya otak dia dahsyat. InsyaAllah dia tak akan ada orang yang pelupa. Dia tak akan jadi nyanyuk. InsyaAllah. Okay? Itu dia punya ni. Rasulullah cakap dah kan? Rasulullah beritahu dah. Cuma bila orang buat kajian dapati semua itulah tidur sebelum zuhur tu memang the best. Dan sujud. Sujud utama selepas zuhur. Waktu zuhur tu memang the best untuk nak ni. Betulkan kita punya masalah otak. So kalau siapa-siapa yang ada orang yang ada masalah otak tu, yang ada otak yang agak lembab sikit tu kan, suruh dia orang tidur sebelum zuhur. Gerakkan mereka dah suruh sembahyang. At least main zuhur lah kalau malas sangat kan. Kalau boleh sembahyang 4. Amalkan 40 hari. So, otak kita ni dia kena buat benda tu 40 kali. 40 hari. Minimum 21 hari. Tak percaya? Buat. Okay. Tidur dah pukul 1 sampai pukul 1.30. Kemudian amalkan 4 sebelum, 4 zuhur, 4 selepas. Tengok 21 hari apa jadi kat kita punya ni. Kita punya kepala otak ni kata minda gitu. Macam mana dia bekerja dia. Okey, silakan Azura boleh share, tak ada masalah. Chain spread memang tak payah lupa. Siapa lupa chain spread tu dah confirm memang dia punya ingatan dah hilang. Kalau ex semayan tak ingat nama cikgu, memang orang tu saya anggap dia dah gila lah sebenarnya. Dia tak boleh ingat. Siapa tak ingat cikgu main teruk lah. Kan dah kena dera dah kan. Kenapa boleh ingat? Sebab bila cikgu dera, cikgu nak ajar cara tu, maknanya dia bila kena penderaan tu kita buat dengan emosi tau. Kita rasa dengan emosi. Bila kita buat satu benda dengan emosi, kita akan ingat sampai mati lah. Tak? Okay, tak percaya? Cuba pejam mata seketika. Cuba ingatkan satu kenangan yang best dalam hidup. Kita tulis. Apakah kenangan yang kita ingat lagi? Satu kenangan yang paling best, satu kenangan yang paling teruk dalam hidup kita. Cuba pejam mata kejap. Rekod balik. Rekod dengan perasaan. Apakah kenangan paling best yang kita pernah ada dalam hidup kita ni? Dan apa kenangan paling teruk yang kita pernah alami? Okay, tulis tengok. Apa kenangan-kenangan share dengan cikgu. Tengok apa kenangan korang. Apa kenangan dekat semayan ni kan, kena belasah je. Okay, cuba tulis. Apakah kenangan-kenangan yang masih diingat dengan jelas? Tuliskan kenangan-kenangan. Dan cuba kaitkan. Betul tak kenangan tu? Kenapa kita ingat? Sebab dia kena dengan emosi. Ya, kita kena tu dengan emosi. Contoh kita dapat hadiah, in the best, dapat hadiah. Bila dapat hadiah apa jadi? Happy. Bila happy sangat tu dia akan masuk. Okay, dia akan masuk. Okay, tengok share. Tulis. Apakah kenangan yang masih lagi anda ingat? Lepas Zuhur pun okey juga. Saya pun lepas Zuhur. Cikgu Rahim. Lepas Zuhur tak sempat mengajar kan. Lepas Zuhur tu ada masa daripada pukul 1.30 pukul 3 waktu rehat. Lepas Zuhur lah tidur. Yang the best tidur kalau tak boleh sebelum Zuhur tak apa. Kan? Lepas Zuhur pun boleh. Yang the best pula dia ada satu lagi dia panggil terapi tidur. Oh lagi syok. Tidur dengan kaedah terapi tidur. Kalau tidur ni 5 minit cukup lah. Buat terapi tidur, dia tidur dengan terapi tidur ada kaedah, ada kedudukan dia. 5 minit cukup. Dia akan release kita punya emosi, dia akan release kita punya mental punya tekanan, dia akan baiki kita punya postur badan kita, dia akan baiki tenaga kita. Okay? Tidur keadaan dipanggil terapi emosi. Okay? Mental okey, emosi okey, fizikal okey, tenaga pun okey. Kalau ada benda tak elok pun dia boleh keluar juga. Ada setan ke ada apa, insyaAllah dia akan keluar. Sebab kita masa tu terapi emosi kita betulkan kita kedudukan kita. Kedudukan kita betulkan zero gravity. Dan zero gravity automatik tenaga kita akan jadi semula jadi. Dan benda-benda lain gaib ni, bila kepada kita tenaga semula jadi, tenaga yang sempurna, dia akan keluar secara automatik. Dia tak tahan. Okay? Amal lagi terbaca dengan ayat-ayat kan lagi cepat. Chain spread memang tak boleh lupa. Siapa lupa chain spread memang teruk lah. Kalau lupa datang sekolah balik, nak jaga chain spread pada semula. Kenangan paling buruk di sekolah menangis. Menangis faham pula kau ni. Semayang kau. Menangis pula tak apalah.
Masih ingat kan? Okey ya? So, emosi ni kadang-kadang dia boleh meletup tau. Ledakan dipanggil, ledakan emosi. Tiba-tiba dia tubuh. Itu yang kalau emosi meledak, kalau kat tengah marah tu meledak, tahu lah kan? Habis orang nak bunuh. Okay? Kalau tengah happy pun meledak juga, dia happy pun gila babi happy. Dalam happy pun masalah juga. Okay? Kenapa dia meledak? Pertamanya, terlampau stres. Kenapa? Lepas kena rasuk, kena gangguan jadi baran. Nah, kena rasuk tu sebab setan dah masuk, jin dah masuk kan. Sebab kita sudah dipengaruhi oleh energi jin tu memanglah baran lah. Jin memang panas. Kan? Aku salah dulu orang hidup. Perangai pahit kena penampar dengan cikgu je aku tampar. Betul kan cikgu tampar ni? Janganlah. Isap rokok dalam toilet lah. Padam muka kau. Apa isap rokok? Okey lah. Apa itu kenangan lama kan? Okey, so stress, kemurungan, itu benda-benda yang boleh menyebabkan kita emosi kita push. Dia akan explode. Meletup. Kalau meletup, ya Allah. Orang tengah marah, kan tiba-tiba betul tension. Dalam marah, dia tengah simpan kemarahan tu, tengah marah ni, tiba kawan pula bagi tekanan lagi, bagi dia tension lagi. Sekali meletup kau, habis. Kan? Semua yang ada semua belasah. Ya. Kalau orang silat, kalau ada orang pakai parang, dia pakai pedang samurai, dia hayun semua lah. Itu ya. Okay, kadang kemurungan. Kemurungan dia macam, yalah, dia penyakit dia banyak kemurungan ni. Kemurungan ni memang kena ubat lah, atau ubat. Kemurungan ni bila tak ubat dia yang boleh jadi masuk jin tu, masuk setan tu kan. Lepak dekat pokok kan, terkena di sini kan. Kenapalah aku ni turun sangat, kita terkenal, masuk setan. Ada kena rasuk pula dah. Muhammad Hafiz tu kenangan mana dapat tokoh kurikulum semayat. Dahsyat. Tahniah. Sama bila pun tak tahu lupa dah. Kenangan bila tengah tidur, tiba-tiba silent pun tak tahu pun kau kan. Tengah tidur kan, bunyi silent dia pula. Yang best dia tak bunyi, mesti ingat lagi kenangan. Dia bukan kacau budak sama pukul 12.30 malam. Datang sama perempuan, bunyi siren. Turun dengan telekong sekali. Sebab diorang dah prepare dah, tahu pukul 5 mesti kena rokok kan. Rupanya pukul 12.30 malam. Kan? Dia dengar siren, dia dah ingat, siren tu ingat subuh lah. Dah turun malam pukul 12 pakai telekong. Sekian. Miss Liza, kesian dia aku cek tai kambing dengan jari. Ini main tu kot, kita main scavenger kot rasanya. Okay. Tu kenangan dulu lah, kutip kan, tarik pegang tarik lembu, pegang tarik ayam, ketuk dahi dengan telur kan. Kan masih ingat kenangan kan? Ada kenangan. Itu the best. Kemudian yang menyebabkan kita boleh meletup, kita punya emosi meletup, daripada marah meletup tu sebab hubungan tak rapat. Hubungan kasih sayang dengan isteri, dengan anak, dengan kawan, dengan majikan, dengan rakan-rakan kan. Hubungan tak ngam. Kita dah tension ni, dah marah ni. Sedang hubungan tak ngam. Member pula kacau kita. Meletup betul yang naik SPG tu. Kena penampar, kena terajam kan. Memang tension lah. Okay. Dan satu lagi yang menyebabkan kita dia meletup, kita dah rancang ni, kita tengah marah. Lepas tu kita dah rancang suatu benda, tak jadi pula. Kan, tiba-tiba dia batal lah apa semua. Memang tension lah, dah marah, tengah marah ni. Datang pula benda yang menyebabkan kita stress, tension. Itu yang mengamuk, itu yang budak-budak kadang. Pecah cermin, terajang sana, terajang sini. Kan? Marah dah lama simpan. Itu ada pula satu benda yang menyebabkan dia tak dapat. Habis. Nuain itu kan, tiba-tiba silent. Apa silent dia tu? Kayak telefon lah korang kan malam. Akan siang punya malam. Nasib lah. Okey, kita masuk pada bagaimana nak kawal kita punya emosi. Okay. Bagaimana? Ini cikgu cerita simple lah kan, simple. Detail ada, detail kan ikut khusus lah kan. Lebih detail, kita ajar lebih sistematik, cara NLP. Okay. Kita ajar macam mana cara nak counter balik orang punya kata-kata kita yang orang cuba nak pengaruh kita dengan kata-katanya. Ada cara, itu kena ikut khusus lah. Ini simple. Okay, first sekali, kalau kita nak release tension, nak kawal emosi, the best ialah senyum. Okay. Tengah tension, cuba senyum. Hilang tension. Okay. Kalau kita senyum, orang bersenyum kita. Bila orang senyum, itu senyum sedekah. Dia senyum tu kita relax. Kita rasa aman damai. Sebab
Tension dia main muka lah. Dia main muka. Kita punya otot, kita punya mata, kita punya hidung. Kan? Bila senyum, dia akan merehatkan kita punya ketegangan wajah kita. So, senyuman ini akan mempengaruhi ataupun akan reducekan kita punya tension dan stress kita tu. Kemarahan pun. Jadi kalau kita sedar yang kita tengah marah, senyum. Kenapa senyum? Kita tahu Allah nak uji kita. Okay? Kita sebab kahwin dia dengan senyum. Senyum. Baru kita, astagfirullahaladzim. Okay? First senyum Setelah seminggu memang kawat malam. Yalah, orang-orang yang terlibat dengan silat dengan kawat, siang kawat, malam silat. Okay. 98, Nurul Wahida, banyak kenangan, banyak mistik. Orang minyak masuk asrama, nasib kurang kan, ada pangkat X-nya. Bila prepare barang, tiba-tiba tak jadi. Memanglah kan, dah ready, semua tak jadi pula kan. Okey, yang kedua. Saya boleh senyum. Kita kena tarik nafas. Okay, nak tarik nafas pula, sebelum tarik nafas, dia kena betulkan kedudukan badan. Jangan, saya ada macam ni, badan mengungkut tak nafas. Mana? Mau yang tak boleh. Okay, kita kena tegak badan kita. Sebab orang yang tension, orang yang stres, orang yang ada masalah, dia akan tunduk. Sebab dia akan jadi dia punya rasa rendah diri tu. Bila orang tengah negatif emosi, dia rasa rendah diri. Otomatik dia akan tunduk. Bila tunduk, dia akan menyebabkan paru ni terhimpit tau. Bila terhimpit, dia punya flow nafas tak cantik. Dia tak cantik tu yang adalah tambah lagi tension. So, sebelum kita tak nafas, kita tegak badan, dongak dulu. Satu. Kedua, dada, tolak belakang. Kita tegakkan tolak belakang. Okay? Apa-apa tolak belakang kena betul dulu. Okay? Tegak. Tarik nafas. Tarik nafas sepelahan yang boleh. Tahan seketika dan lepas. Waalaikumsalam Aziz. Sudah 91-92. Okey, tegak badan, tarik nafas. Sepelahan yang boleh, gunakan hidung lah. Hidung bernafas, bukan pakai mulut. Okay, hidung untuk tarik nafas. Tarik nafas dengan hidung. Tahan seketika dan lepas. Lepas ni ada boleh dengan mulut, ada dengan hidung. Ada cara lah. So tak apa. Lepas tak kisah. Tarik nafas musnah dengan mulut, dengan hidung. Lepas. Cuba buat. Tegak tolak belakang, pastikan tolak belakang lurus. Cara nak lurus, kita kena bahu kena tolak belakang. Okay, ni dongak. Tarik nafas. Dan senyum. So, senyum, betulkan badan, tarik nafas. Gabungkan tiga-tiga. Macam ni lah. Tarik nafas, senyum. Tahan, lepas. Astaghfirullahaladzim. Apa sebab astaghfirullahaladzim? Kan? Kawal diri kita dulu. Tegak, senyum, tarik nafas. Tahan, lepas. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Tahu yang kita lemah, dekat ke Allah. Nampak tak? So, gabungkan senyum, betulkan kedudukan badan dan juga kawalan nafas. Bila kawal nafas, beberapa kali kita buat, kita akan kawal beberapa kali. Apa yang berlaku ialah kita mula rasa tenang. Otomatik kita punya pemikiran akan lebih stabil. Daripada gelombang beta, dia masuk pada gelombang alfa. Maknanya tegak tuan belakang, senyum tak nafas. Lepas. Buatlah 7 kali, 10 kali, 11 kali, dia akan reducekan kita punya emosi. Jadi lebih stabil, lebih positif. Okey, otomatik dia akan betulkan pemikiran kita. Pada masa itulah kita kena berfikiran positif. Berperasaan positif. Okey, kita tahu benda, okey, ini semua takdir Allah nak uji aku. Okey, Allah nak uji aku. So, aku tak larat. Bukan tak mampu. Kenapa pada Allah? Ya Allah. Aku tahu setiap ujian yang aku berlaku, aku boleh hadapi sebenarnya. Tapi aku tak mampu ketika ya Allah. Bantulah aku. So adalah penyerahan. Bila kita positif, kita anggap yang selalu berlaku itu adalah takdir Allah pada kita. Kita pun serah pada Allah balik. Dia serah pada Allah dengan penuh perasaan, lebih tenang. Bila kait dengan Allah Ta'ala, penyerahan ke apa ke, ingat kat zikir ke, dia akan reduce kita punya gelombang emosi, dia akan jadi lebih stabil. Bila ada penyerahan. Anggap yang berlaku tu Allah takdir kita. Sebab tu dia kata tadi, letak sini. Kan, so boleh buat juga gabungan dengan tegak jauh belakang, letak tangan, senyum, tarik nafas. Tahan, lepas.
Buat berapa kali dah baca Al-Fatihah untuk diriku. Aku sedekahkan Al-Fatihah ini pada diriku. Baca Al-Fatihah, ya, hayati baca Al-Fatihah. InsyaAllah. At least kita dah reduce. Jadi kita dah tahu dah, kita tengah marah, kita cuba nak kawal kita punya kemarahan. Kita tengah sedih nak kawal kesedihan. Kita tengah tension nak kawal kita punya tension itu. Dengan cara tulang belakang tegakkan, senyum, tarik nafas, letak tangan, penyerahan. Ya Allah, aku lemah, tak bermain. Hanya engkau hadilah tempat aku bergantung. Supaya apa dia penyerah pada Allah. InsyaAllah. Kemudian yang keempat, ya, tadi senyum, kawalan nafas, fikiran positif, okay, perasaan positif. Yang kelima, cuba elakkan daripada terjebak dalam situasi yang menyebabkan kita emosi terganggu. Cuba elakkan. Elak daripada terjebak dalam emosi yang boleh mengganggu emosi kita. Contohnya apa? Elak daripada suasana. Kan tadi kan, antara sebab suasana. So, pastikan kita berada suasana yang aman damai. Ya, masuk tempat dah ada tension, masuk tempat yang huru-hara tu, lagi tension lah. So, persekitaran kita, padahal kemaslah bilik kita, kemaslah rumah kita supaya kita nampak tenang. Kan, maknanya kita menjadikan suasana yang tenang. Kalau kita dah tension, pergi tempat yang huru-hara, lagilah berserabut. Okay? So, kita kena elak tempat-tempat ataupun benda yang menyebabkan tension. So, kalau macam kita jadi sebab kita tak bersedia, kita buatlah persiapan. Nak buat satu benda, buatlah persiapan dulu. Supaya ada dia punya dan kita teratur sikit. Bila tak teratur kita punya cerita, kita punya perjalanan, memang kelam kabut. Kelam kabut kita mulalah tension. Okay, so kita atur kita punya hidup kita. Ada perancangan, apa nak buat hari ni, apa nak buat besok. Ada jadual. Dan satu lagi last sekali nak kawan yang simple kan. Lakukan aktiviti yang kita suka. Tapi bermanfaat dah. Aktiviti yang menyihatkan kita, yang bagi manfaat kita, yang boleh buatkan kita happy. Okay, main bola ke, okay, berlari ke. Tak kira apa benda yang bagi kita boleh release tension kita. Okay, yang sesuai. So ada 6 perkara antaranya senyum, kawalan nafas, fikiran positif, perasaan positif, elak situasi yang menyebabkan kita bertension dan juga lakukan aktiviti yang best yang kita suka. Okay, kat cikgu kalau rasa ni terjun bangunan kan, head down lah. Alang-alang kan, head down terjun. So, semua tumpu kat otak, darah, release tension. Okay. Okay, so ada apa nak tanya? Dekat ni rasanya, kita sembang. Okay, 1 jam. So ada apa soalan silakan sebelum cikgu menghabiskan cikgu punya sembang-sembang. Dia nak kongsi idea, nak kongsi fakta, kongsi ilmu. Kadang-kadang fikir kan ada ilmu tak kongsi kan, sebab ilmu ni orang yang ilmu yang dapat manfaat pada orang lain, lagi besar manfaat dia, lagi ilmu tu lebih bermanfaat. Okay? So ada ilmu tersebar kan. Okay? Orang amalkan, insya-Allah kita membantu orang buat baik. Okay? At least dapatlah juga orang kata dia punya ganjaran ni kan, dia punya pahala ke bila dah mati kan. Bila kita dah mati, ada orang buat kita punya apa yang kita cakap orang buat tu, alhamdulillah orang buat. Kan dapatlah kita punya saham sikit, kita mengajak pada kebaikan kan, mengajak kebaikan dan segala perkara, insyaAllah lah sama kita buat kan. So boleh share kita punya sembang-sembang dia share lah kan? Orang dengar dapat manfaat, yang tukar share pun dapat manfaat, itu je. Okay, banyak lagi insyaAllah saya cuba buat. Mungkin setiap hari Selasa lah akan cuba buat live, kita akan sembang apa tajuk dia. Dan mungkin anda pun boleh bagi tajuk kan cikgu, dia sembang 4 minit boleh. Mungkin satu hari cikgu akan buat, kita jemput dalam kita punya Zoom ke, Google Meet ke, kita sembang kat situ kan, lebih terpinci lagi. Jadi pun umum, kalau lebih terpinci, nak terpinci kena ikut busu lah, webinar ke apa kan. Sekarang ni tengah berlangsung ni. Sekarang ni tengah berlangsung webinar tentang metafizik. Minggu ni insyaAllah Sabtu habis lah. Modul yang kelima, ada 5 modul untuk metafizik. Okay, nanti cikgu ajar orang cara nak kuasai minda, macam mana nak kuasai minda. Kemudian cara nak bangkitkan tenaga dalam. Sebab apa, bila banyak berfikir, tenaga tak kuat, kita akan migraine, kita akan sakit. Okay? Macam mana nak bangkitkan tenaga alam, nak gunakan tenaga langit, angin. Okay? Nak bantu kita, nak betulkan, nak tingkatkan kualiti hidup kita. Macam mana nak gunakan ilmu usul, itu tentang metafizik lah.
Tapi dalam bab ini untuk emosi ada juga khusus. Ada juga kita buat webinar tentang pengurusan emosi yang lebih lengkap lagi lah. Okay, kita akan ajar macam-macam cara nak kawal nafas alih macam mana. Okay, kerana nak cepat reduce kita punya tension kita. Nafas alih, macam nak buat meditasi, okay, meditasi yang panjang, yang pendek, short meditation, okay, yang best terapi emosi. Kerana buat terapi emosi kan? Nak hilangkan kita punya gangguan yang ada kat benak kita ni, dengan hati kita ni, cara terapi emosi. Jadi wajah simple lah, ada cara dia, tapi kita boleh buang. Okay, ini cikgu dah biasa buat untuk student lah. Okay? Bila ada masalah, buat terapi emosi, insyaAllah. Kemudian cara nak gunakan emosi untuk nak siap minda kita. Kan kita nak siap otak kita ni, kita banyak masalah. Nak siap macam mana jadi positif, kita kena siap dengan emosi. Gunakan emosi insyaAllah. Okey, kemudian prinsip-prinsip. Dalam kita nak urus emosi ada prinsip-prinsip dia. Macam mana prinsip-prinsip dia? Ini NLP sekarang. Itu macam mana nak mempertingkatkan kecerdasan emosi kita. Nak tingkatkan emosi bercerdas. Bila emosi kita naik, automatik kita punya IQ akan tinggi juga. Dia saling berkait. Emosi kita stabil, kita punya IQ akan meningkat. Jadi pandai sikit lah. Lebih bijak sikit berfikir. Okay, dan yang best sekali lah cara kita nak ajar cara switch. Macam mana kita nak buat switch. Switch maksudnya macam tonton lampu kan. Tekan dekat dinding, lampu menyala. Itu switch lah. Kerana ada switch emosi. Dia panggil switch emosi. So ada satu switch yang kita tekan dia, top. Kita akan balik kepada kita nak apa? Nak gembira. Kita akan set switch ini untuk kegembiraan kita. Switch ini untuk kita bersemangat. Ada switch. Tekan switch apa? Setiap switch tu berbeza. Itu yang set. Nak siap tu pakai emosi juga. So tekan switch, happy. Tekan switch, bersemangat. Itu dia cara-cara. Okay, itu semua cikgu akan kongsi lah. Kongsi tapi bukan kat sini lah. Kongsi dah punya webinar cikgu. Cikgu kongsi dalam webinar, tajuk dia pengurusan emosi. Mungkin selepas minggu ni, akhir untuk cikgu punya metafizik, mungkin selepas tu kot. Sama ada buat siang satu ataupun biasa buat malam lah senang. Malam orang free kan, Sabtu malam Ahad. Terus santai pukul 2 pagi pun tak apa kan. Besok pagi Ahad, ke subuh, pandai lah nak tidur betul. Okey, Ridwan dalam satu bilik 5 orang. Okay, dalam satu bilik 5 orang, seorang positif, 4 negatif. Memang kalau 4 negatif, memang kita pun akan terikut. Kita akan terikut. Macam mana kawal pun, kita akan terikut juga. Kecuali kita memang betul tough mental kita ni, boleh tolak. Okay, kalau kita orang biasa rasanya, orang ikut lah. Susah lah kita orang yang positif ni, biar ada 4 negatif, memang susah. Tapi kalau bukan, boleh juga sebenarnya. Boleh. Atasi kalau kita kental lah, kental. Okay, Dua Rida, terima kasih cikgu khususmu yang saya bagi. Cikgu suka ajar, senang kan? Cikgu suka ajar, mudah. Siapa ikut kelas tu tahulah. Siapa yang pernah belajar kat dia masa semayan tahulah. Cikgu akan ajar paling simple dia supaya budak boleh ingat. Dah. Boleh ingat apa cikgu ajar dan boleh apply. Dah. Tak usah pening-pening kepala apa-apa cerita kan. Apa nak pakai istilah pelik-pelik kan. Ada orang pakai istilah domestik. Nama istilah pun dengar tapi tak faham. Tak benar juga. Dia cuba mempermudahkan kita. So insyaAllah cikgu akan buat webinar tu pun. Kata dah minta pada 20 Mac. 20 Mac. Biasa 9.30 malam cikgu buat 1 malam Ahad. Tak macam Google Meet lah. Jadi kali kursus tak banyak, tak mahal pun. Biasa kalau kat luar kita buat kursus kalau pengusaha kita kalau betul orang nak, cikgu memang cas RM100 kan. Kursus. Tapi kalau dalam webinar ni dan pakai online, cas RM20 sudah lah. Kan? Jadi, kita akan jadi detail lah. Detail tentang macam mana kita nak kawal emosi kita. Kenapa kena kawal? Sebab kita kawal emosi, kita akan mencapai lebih kecemerlangan dan pencapaian insyaAllah. Okey, Mak Fidah Abdul Zaman. Maaf bertanya, saya selalu negative thinking. Okay, negatif tu macam mana? Okey, tentang kalau selalu negative thinking, bermakna dalam minda ni telah tertanam, iaitu dipanggil sebagai sistem kepercayaan, self-belief. Okay? Self-belief telah tertanam dengan kukuh. Self-belief ni saya contoh, macam contohnya meja kan, meja. Okay? Meja ada 4 kaki. Okay? Kalau kaki tu, kalau meja tu kaki tu besar, lagi kukuh meja tu. So, kepercayaan itu ditanam oleh pengalaman. Pengalaman. So, pengalaman, kenapa kita ni negative thinking, antara pengalamannya lah kita punya persekitaran kita. Okay? Kawan-kawan kita yang selalu negatif, kita pun dah ikut. Okay?
family kita yang negative thinking, kita harus ikut. Contoh macam ni lah, contoh sekarang ni lah, sekarang ni contoh ambil tentang vaksin. Okay. Kenapa orang tolak? Kenapa ada orang terima? Dia bergantung pada maklumat yang dia dapat. Kalau dia dapat maklumat, katakan vaksin tu tak elok, dan ramai dia duduk di kalangan ataupun di sekarang tu orang-orang yang cakap vaksin tak bagus, dia akan terima. So dia akan tertanam sistem kepercayaan vaksin tak elok. Dia tolak lah. Sebab emosi akan tindakan. So kalau orang yang berada di sekarang orang yang menerima vaksin dengan happy, dia pun akan rasa nak terima juga. Itu pengalaman. Itu kena pada bab kuasai minda anda. Macam mana pengalaman negatif tertanam. Yang the best, macam mana dah tanam kita nak potong, nak delete, nak buang pengalaman yang tak elok, yang tertanam. Ataupun nak buang kita punya sistem kepercayaan. Kena buang. Kalau tak buang, memang akak tu lah kita, tak pergi mana. Zikro Pro ni siapa ya? InsyaAllah, amin, sihat. Okey ya, so insyaAllah kalau siapa rasa nak join RM20 webinar pada 20 Mac, boleh PM cikgu. Nanti cikgu akan buat iklan dalam Facebook juga. Kakak buat malas masih lah sampai biasanya dia buat kelas sampai pukul 1. Rasa pukul 1 maksimum lah. Kita bagi detail. Okay, tentang macam mana nak uruskan emosi kita. Ini pun dah okey dah kan. Kalau attention, just tegak tuan belakang, tarik nafas, senyum kan. Ingat tu ya, tegak tuan belakang, senyum, tarik nafas. Tahan. Okey, semua tangan tak sini, Fatihah tu tinggi. Lepas, sampai rasa relax. Baca berulang kali, sampai rasa relax. Baca Fatihah tu dengan penuh perasaan. Ingat, emosi main emosi. Apa perasaan baca. Akhirnya kita akan, Ya Allah, hamba-Mu lemah, Ya Allah, bantulah aku. Okay. Mengharap pada dia, supaya Allah tolong kita, insyaAllah. So ada soalan tak je? Sebelum cikgu mengakhirkan cikgu punya kalam pada malam ini. InsyaAllah kalau ada masa, kalau ada ke lapangan, kalau tak sibuk, kita akan jumpa lagi hari Selasa. Cikgu kata tengoklah. Kalau ada, cikgu bagi tahu lah kan. Hari Selasa, okey malam ni kesimpan tentang bab apa. Kalau tak ada lah. Kalau sibuk, tak ada lah. Dia pun minggu ni sibuk sebenarnya. Tadi pun ada awak rumah, cikgu ada hal. Besok tak ada pula, ada jamuan, haji apa nak berjaga. Kan, hari Jumaat ada sakit. Khamis ada sakit, Jumaat ada sakit, Sabtu pula kelas. So, malam memang full. Nampak kita tak sibuk. Tapi tak apa sibuk, tak tahu kan. Nah, kalau tak atur jadual, jalan je lah. Yang pula, mesyuarat memanjang kan, tak apalah. Kita terima lah. Kan, kita dah tadi ketujuan dah ada ni, mesyuarat memanjang tu biasa lah tu. Kena hadapi dengan senyumnya lah kan. Macam mana. Okey, itu saja. Saya harapkan apa yang aku sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Okey, semua dapat diamalkan. Bukan berminat nak ikut khusus ataupun nak ikut webinar aku nak lebih detail tentang emosi, boleh join kelas aku pada 20 Mac. So boleh PM cikgu ataupun tunggu cikgu keluar iklan. Selamat. Okey, itu saja. Semoga dapat manfaatnya, dapat disebarkan. Okey, saya minta maaf kalau terkasar bahasa, tersalah bicara pada semua. Okey, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja.